أعزائي الطلاب، نواصل الحديث عن المجاز المرسل، وإن شاء الله اليوم سنركز على علاقات المجاز المرسل. Baik, kita akan bincangkan pada hari ini anak-anak pelajar yang Ustaz kasihi dan para penonton berkenaan dengan alaqat al-majaz al-mursal. Apa dia alaqat? Alaqat ialah berkaitan ataupun hubungan di antara dua makna. Makna yang hakiki dengan makna yang majazi, yang tersirat. Jadi kenapa kita tidak menggunakan perkataan itu dengan makna asalnya, tetapi kita menggunakan dengan makna yang lain yang tersirat? Persoalannya apa hubungan antara kedua-duanya ini sehingga kan boleh digunakan makna yang tersirat tadi menggantikan makna yang hakiki. Maka inilah yang nak dibincangkan, iaitu alaqat. Ada orang sebut ilaqat bi kasril ain, tapi saya lebih cenderung kepada membaca alaqat bi fathil ain. Baik. Jadi kita ada 8 alaqat yang kita perlu bincangkan. Sebenarnya bukan setakat 8, tetapi dia sebenarnya lebih daripada 8. Cuma yang masyhurnya ada 8. Baik. Kita lihat yang pertama. Yang pertama disebut as-sababiyah. As-sababiyah. As-sababiyah maksudnya apa? Sebab. Allah sebut wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan, kata Allah, setiap satu perkara yang berlaku itu sababan, ada sebabnya, Baik, yang kedua musabbabiyah. Musabbabiyah ini adalah hasil ataupun natijah daripada berlakunya sesuatu sebab. Nak bagi mudah faham gini, kita makan nasi air hari. Lepas kita makan nasi, kita rasa apa? Kita rasa kenyang. Baik, makan nasi adalah sebab, iaitu sebab. Baik, bila dah makan nasi, kita akan rasa kenyang. Kenyang tu adalah hasil ataupun musabbab. Hasil daripada berlakunya sebab, iaitu makan nasi tadi. Jadi itulah yang dikatakan sababiyah dengan musabbabiyah. Secara ghalibnya bila kadang-kadang ada dalam ayat-ayat dalam bahasa Arab ini disebut sebab, tetapi yang dikenakinya adalah musabbab. Kadang-kadang disebut musabbab, tapi yang dikenakinya adalah sabab. Itu adalah apa yang sering berlaku dalam penggunaan jumlah dalam al-lughah al-arabiyah. Baik, kita lihat terlebih dahulu contoh untuk as-sababiyah. Baik, sebenarnya contoh as-sababiyah ini kita telah sebutkan dalam perbincangan kita berkenaan dengan ta'rif al-majazil mursal pada video yang lalu. Nah, apa dia? Iaitu contoh yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Kita telah jelaskan yang mana yadullah, yad di sini tidak datang dalam makna yang asal iaitu tangan, tetapi dia datang dalam makna qudrah, pertolongan ataupun minnah, pemberian. Kerana secara logikalnya tidak mungkin Allah itu memiliki tangan. Seperti mana tangan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyamai sesuatu daripada makhluknya. Maka perkataan yad itu datang dalam makna yang lain, iaitu qudrat. Persoalannya, apa hubungan yad dengan qudrat? Yad itu adalah sabab. Qudrah, kekuatan, kemampuan, apa jua pemberian dan sebagainya itu adalah musabbab. Tanpa tangan, selalunya tanpa tangan tidak boleh berlaku sebarang perbuatan, pertolongan, pemberian dan sebagainya. Kerana tangan adalah simbol kepada kekuatan. Kita lihat orang yang bersalah, bila ditangkap polis, digari tangannya ke belakang. Bila tangannya digari, maka dia tidak boleh melakukan apa-apa lagi. Kerana tangan adalah simbol kekuatan. Tidak digari kakinya, tidak digari anggota-anggota lain. Itu menunjukkan tangan adalah simbol kekuatan.
Kita ikat tangan, kita lempak orang tu dalam laut, dalam sungai, maka mati lemaslah. Kerana dia tidak ada kekuatan. Sebab apa tak ada kekuatan? Sebab tangannya sudah digari. Maka tangan adalah punca ataupun sebab adanya sesuatu kekuatan. Sebab itulah disebut tangan. Tetapi merujuk kepada makna kudrat. Jadi hubungan antara tangan dengan kekuatan, dengan pertolongan dan sebagainya itu, hubungannya adalah sebab. Kerana tangan itu adalah sebab. Jadi apa yang disebut sebab, maka hubungannya, alaqahnya adalah sababiyah. Begitu juga di sini. Contoh di sini, lil muallim yadun ala najahit tullab. Lil muallim, bagi seorang guru itu, yadun, tangan, ada tangan, ala najahit tullabi, di atas kejayaan para pelajar. Jadi di sini macam makna kalau nak guna yad dengan makna tangan, dia agak janggal kerana tak sesuai di sini, kerana ada perkataan najah at-tullab. Kejayaan para pelajar itu kerana ada tangan guru, jadi tidak jelas maknanya. Jadi makna tangan di sini pada nusrah, pertolongan. Jasa, dengan jasa seorang guru lah para pelajar itu berjaya. Itu makna dia. Jadi sebut yad, dia nak makna nusrah, iaitu pertolongan. Baik. Jadi apa hubungan yad dengan nusrah, tangan dengan pertolongan, dengan jasa tadi? Kerana tangan itu sebab, simbol kekuatan, simbol pertolongan. Seperti yang kita jelaskan pada tentang takrif al-majazi mursal tadi. Kerana tanganlah sebab boleh adanya pertolongan. Tanpa tangan, macam mana cikgu ataupun para asatizah kita nak menggunakan medium-medium yang ada, macam mana dia nak masuk ke Google Meet sebagai contoh, dia nak guna Google Classroom, dia nak buat teks, dia nak buat nota, dia nak buat video dan sebagainya, semuanya menggunakan tangan. Dia tangan ada simbol kepada apa yang dia nak lakukan, pertolongan kepada para pelajar. Jadi dalam ayat ini terdapat majaz mursal. Mana majaz mursal? Iaitu perkataan yad. Itu majaz mursal. Sekiranya ditanya kepada kita, ayin al-majaz al-mursal, tentukan di mana majaz mursal, maka kita katakan perkataan yad itu jawapannya. Kemudian apa alaqah dia? Apa hubungan dia dengan makna yang dikenaki di sini, iaitu nusrah? Hubungannya adalah yad itu sababiyah. Hubungannya sababiyah. Kerana tangan sebab boleh adanya pertolongan, boleh adanya bantuan dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Kita tengok pula alaqah yang kedua, iaitu musabbabiyah. Musabbabiyah ini adalah hasil daripada sebab. Kita tengok contoh. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ وَيُنَزِّلُ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. Allah menurunkan untuk kamu daripada langit rizqan, rezeki. Baik, perkataan rezeki adalah majaz mursal. Makna rezeki, semua kita sedia maklum, apa jua pemberian Allah yang kita miliki itu dipanggil rezeki. Maka ilmu itu rezeki, duit ringgit itu rezeki, harta benda itu rezeki, anak pinak itu rezeki. Apa jua nikmat yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu rezeki. Kita ada lembu, kita ada kambing, kita ada kebau, kita ada motor, kereta dan sebagainya. Semua itu adalah rezeki. Baik. Jadi bila Allah sebut rezeki di sini, adakah dengan makna rezeki yang dikenaki di sini? Jawapannya tidak. Dia sebut rezeki di sini, tapi dia nak makna matar, iaitu hujan. Hujan. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan untuk kamu daripada langit hujan. Allah turunkan hujan untuk kita semua. Bukan Allah Ta'ala turunkan rezeki. Jadi Allah sebut rezeki maksudnya adalah hujan. Baik, kerana secara logiknya, kalau kita fikir menggunakan akal kita, ataupun secara adatnya adalah rezeki ini kita tak pernah nampak dia turun dari langit. Tak.
rezeki tersebut antara contohnya tadi pada lembu, kereta, duit yang kita miliki, ilmu. Kita tak pernah melihat duit turun daripada langit, kereta turun daripada langit, ataupun kerbau, lembu turun daripada langit. Tak pernah nampak. Tetapi yang kita nampak yang turun daripada langit adalah hujan. Jadi bila Allah sebut rezeki, maksudnya adalah hujan. Jadi apa hubungan, alaqah di antara rezeki dengan hujan? Jadi rezeki adalah hasil, adalah sebab, adalah musabab bagi matar. Matar itu adalah sebab. Dengan adanya hujan, maka adalah rezeki. Bila Allah turunkan hujan, kita ada air, kita boleh hidup, binatang kita boleh hidup, kita boleh mendapatkan lebih daripada itu dengan adanya sumber air tadi. Jadi air adalah punca, hujan adalah sebab. Kemudian bila dah ada sebab, bila dah ada hujan, maka akan adanya rezeki tadi. Jadi rezeki tadi ini dipanggil musabbab. Di dalam ayat disebut apa? Dalam ayat disebut rezeki. Rezeki itu musabbab. Sebab itulah disebut dalam alaqah majamusan yang di sini adalah musabbabiyah. Musabbabiyah iaitu hasil ataupun natijah daripada adanya sebab tadi. Baik. Itu kedua. Baik, kita beralih kepada yang ketiga, iaitu al-juz'iyah. Al-juz'iyah ni iaitu sebahagian. Yang keempat, al-kulliyah, iaitu semua sekali. Semua sekali. Jadi, kadang-kadang dalam ayat Arab ini disebut sebahagian, tapi dia nak semua. Tapi kadang-kadang disebut semua, tapi dia nak sebahagian. Jadi kita tengok terlebih dahulu al-juz'iyah, sebahagian. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in." Rokoklah olehmu bersama dengan orang-orang yang rokok. Baik, ini perintah Allah supaya kita rokok. Perkataan yang berwarna merah iaitu warka'u, adakah datang dalam makna rokok ataupun dia ada makna lain? Bila Allah Subhanahu wa taala suruh kita rokok bersama dengan orang-orang yang rokok, kita lihat kepada kitab-kitab tafsir ditafsirkan oleh para mufassirun, ulama-ulama tafsir, para ulama kita, mereka menafsirkan ayat ini adalah perintah solat. Jadi warka'u ay sallu wa sallu, sembahyanglah olehmu bersama ar-raki'in ay ma'al musallin, sembahyanglah oleh kamu bersama orang-orang yang sembahyang. Dia nak sembahyang, jangan sembahyang seorang-seorang, sembahyang dalam jamaah. Ini perintah sembahyang berjamaah. Jadi bila Allah Ta'ala menggunakan rokok, disuruhnya kita rokok, maksudnya disuruh kita sembahyang. Jadi apa alaqah di antara rokok dengan sembahyang? Sebut rokok tapi dia nak sembahyang. Hubungannya adalah rokok adalah sebahagian daripada sembahyang. Rokok adalah sebahagian daripada sembahyang. Sebab itulah disebut alaqah di sini adalah juz'iyah, sebahagian. Sebut sebahagian tetapi dia nak semua sekali. Sebut sebahagian daripada juzuk solat tetapi yang dikenaki di sini adalah sembahyang secara keseluruhannya. Itu contoh juz'iyah. Ada ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala menggunakan bahagian-bahagian lain, rukun-rukun lain dalam sembahyang. Contohnya Allah pernah sebut qumil laila. Contoh lain lah. Perkataan qumil laila. Bangunlah olehmu pada waktu malam. Qumil laila ni maksud qiyam. Bangun. Berqiyamul lail. Jadi berqiyamul lail, bangun. Maksudnya disuruh kita bangun. Sebenarnya maknanya adalah suruh sembahyang. Salli. Sembahyang. Sembahyang olehmu pada waktu malam. Tapi disebut sebahagian daripada juzuk sembahyang. Rukun sembahyang apa dah? Bangun. Qiyam. Qiyam sebahagian daripada rukun sembahyang. Sebut sebahagian, tapi dia nak semua sekali. Maka bila kita jumpa ayat qumil laila, bangunlah pada malam hari, maksudnya
sembahyanglah pada malam hari. Jadi qiyam itu sebahagian juz'iyah, juzuk daripada sembahyang. Sebut sebahagian tapi nak semua. Begitu juga dengan ayat yang lain, wasjudu, dan sujudlah olehmu. Maksud sujud ni apa dah? Solatlah olehmu. Sebut sujud tapi dia nak semua sekali, iaitu sembahyang. Baik. Ini contoh untuk juz'iyah. Contoh lain pula, hasal Islamu ala tahriri raqabatin. Islam menggalakkan supaya kita melakukan tahriri raqabah. Tahrir ni pembebasan raqabah. Raqabah ni tengkok. Ni tengkok ni. Tengkok. Dimaksudkan tengkok di sini adalah abdun, hamba. Kan zaman dahulu dia ada sistem perhambaan, ada hamba, maka Islam menggalakkan dimerdekakan hamba itu, dibebaskan hamba, jadikan dia sebagai orang yang bebas, hur. Jadi disebut di sini memerdekakan tengkok. Tengkok ni di sini tak sesuai lah dengan ayat tu, dengan perkataan tu, sebab Islam menggalakkan kita bebaskan tengkok. Tak sesuai. Jadi apa makna tengkok? Makna tengkoknya hamba, abid, hamba. Disebut sebahagian daripada satu juzuk daripada anggota yang ada pada hamba tadi, orang tadi. Sebut tengkok saja tapi dia maksudkan keseluruhan daripada tubuh hamba tadi. Jadi maksudnya bebaskan hamba. Raqabah tu tengkok. Kenapa dipilih tengkok? Kita tengok. Selalunya lembu yang kita nak tambat, kita ikat kat mana? Kat tengkok dah. Bila ikat tengkok tu dia ikutlah. Kita tak ikat kaki, tak ikat dia punya ekor dah, kita ikat dekat tengkok dah. Sebab tengkok adalah sebahagian daripada sesuatu daripada binatang tadilah. Yang kalau kita pegang dia tak lari dah. Dia sebahagian, sebut sebahagian tapi dia nak semua sekali. Baik. Jadi macam musanya pada perkataan raqabah dan alaqahnya adalah juz'iyah. Kerana sebut sebahagian tetapi dia nak keseluruhannya. Baik. Nantaqil ila al-alaqah al-ukhra, iaitu al-kulliyah. Kulliyah ni semua sekali. Sebut semua tetapi nak-nakkan sebahagian sahaja. Contoh, syarib itu ma'a an-naili. Saya minum air sungai Nil. Sebut semua tetapi kita nak sebahagian. Kita bayangkan sungai Nil. Ni tebing sungai Nil. Ni tebing sungai Nil. Ni air dia. Ni air dia. Yang ni tebing. Ni air sungai. Sungai ni banyak lah. Jadi adakah kita minum semua air sungai? Tak. Yang kita minum mungkin segelas, mungkin secawan, sebahagian kecil sahaja daripada air itu. Jadi disebutkan minum semua air yang ada dalam sungai Nil itu, tetapi sebenarnya dia nakkan makna sebahagian daripada sungai Nil, daripada air sungai Nil. Jadi sebut semua tapi dia nak sebahagian sahaja. Maka hubungan antara ma' dengan makna yang satu lagi yang kita pakai, iaitu sebahagian daripada air itu, dipanggil al-kulliyah. Sebut semua, nakkan sebahagian. Itu dipanggil al-kulliyah. Jadi macam musanya pada perkataan ma', alaqah dia adalah al-kulliyah. Baik. Contoh yang seterusnya. Askunu fi qadah. Askunu fi qadah. Saya tinggal di Kedah. Kedah ni kan besar. Besar. Ada banyak daerah. Jadi adakah kita tinggal pada kesemua tempat yang ada dalam Kedah ni? Tidak. Kita duduk. Ini contohlah. Contoh kita buat. Ini negeri Kedah. Besar negeri Kedah macam ni lah. Ini Kedah. Yang kita duduk mungkin di sini saja. Mungkin di sini. Mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Mungkin di Pendam, mungkin di Jenyam, mungkin di Sik, mungkin di mana-mana tempat yang lain dalam negeri Kedah.
Maka disebutkan keseluruhan negeri Kedah, tetapi dia nakkan sebahagian saja daripada negeri Kedah itu untuk kita tinggal. Jadi askunu fi Kedah, saya tinggal di Kedah, maksudnya saya tinggal di salah sebuah tempat di Kedah, mungkin di Jenayah dan sebagainya. Maka inilah yang panggil kulliyah. Kenapa dipanggil kulliyah? Kerana sebut semua, tapi yang dimaksudkannya adalah sebahagian. Baik, itu contoh yang kedua bagi alaqah yang keempat kita, iaitu al-kulliyah.